What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan kepada korang semua chapter review yang ke-1084 yang menceritakan kepada kita apakah topik yang telah pun dibincangkan oleh King Nefertari Cobra dan juga Gorosei semasa persidangan Reverie pada tempoh hari yang lalu. Kita juga bahkan bakal melihat kemunculan Im Sama dan beberapa perkara lagi yang berlaku semasa tercetusnya kekalutan di Marijoa. Tapi sebelum tu, macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1083 yang bertajuk The Truth About That Day yang lepas, kita telah pun ditunjukkan dengan Sabo yang menceritakan kepada Ivankov dan Dragon tentang misi yang berjaya dicapai oleh Revolutionary Army semasa di Marijoa. Sejurus selepas Ivankov bertanyakan tentang kisah sebenar pembunuhan King Cobra kepada Sabo, maka kita telah pun ditunjukkan dengan flashback yang berlaku semasa persidangan Reverie tersebut, yang mana semasa komander Revolutionary Army sedang berhadapan dengan dua orang Admiral Marine yang berada di sana, Vivi dilihat sedang memarahi Lucci yang tidak melindungi Puteri Shirahoshi, manakala King Cobra pula sedang bersiap untuk berjumpa dengan Gorosei. So, nak tahu what exactly happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo, kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo! Kisah seorang anak yang duka Mustafa kerana ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1084 ini diberi judul sebagai The Attempted Murder of a Celestial Dragon. Dalam cover page pada kali ini pula, kita ditunjukkan dengan beberapa watak Nami, Robin, Koala, Vivi, Shirahoshi, Rebecca, Princess Man, Sherry, Tashigi, Sugar, Alti, Reiju, Perona, Yamato, Otama, Bonnie, Hancock dan juga Carrot yang sedang bermain di lautan. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan sambungan bagi flashback Sabo pada penghujung chapter yang lepas yang menunjukkan keadaan di dalam Panggia Castle yang berada di Marijoa. Sabo telah pun menumbangkan beberapa orang pengawal yang berada di sana dengan berkat kemampuan buah iblis merah-merah nominya itu. Kemudian secara tiba-tiba Jewelry Bonnie telah pun tiba di sana dan menegur Sabo. Ianya membuatkan Sabo agak terkejut. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan pihak istana yang memberitahu bahawa mereka berdua telah pun memecah masuk ke dalam ruangan pengawal dan mencuri collar keys yang disimpan dalam ruangan itu. Sabo kemudiannya berkata kepada Bonnie bahawa dia pernah mendengar cerita tentang Kuma yang mempunyai seorang anak wanita. Bonnie kemudiannya memberitahu kepada Sabo bahawa dia sentiasa mengikuti perkembangan pihak Revolutionary Army. Maka disebabkan oleh hal yang demikian, dia tahu yang Revolutionary Army ini sangat boleh dipercayai. Jadi dia meminta kepada Sabo untuk menyelamatkan jasad ayahnya itu. Kemudiannya seekor gagak milik Karasu telah pun menghampiri mereka dan Sabo telah pun menyerahkan kunci collar yang dicurinya tadi kepada gagak tersebut dan mengarahkan Morley untuk mendapatkan Kuma lalu segera pulang ke HQ setelah mereka semua dibebaskan kerana misi mereka telah pun berjaya. Gagak tersebut kemudian bertanyakan kepada Sabo bagaimana pula dengan Sabo. Sabo menjawab soalan tersebut dengan berkata bahawa dia akan segera menyusul mereka setelah menyelesaikan tugasan di sini. Gagak itu pun bersetuju dengan kata-kata Sabo itu dan berlalu berpesan agar Sabo berhati-hati. Sabo kemudian bertanyakan kepada Bonnie apakah rancangan Bonnie selepas ini. Bonnie kemudian memberitahu kepada Sabo bahawa dia akan menuju ke Egghead Island untuk mengetahui sama ada Vegapunk mampu untuk memulihkan semula ingatan ayahnya itu dan sekiranya mereka tidak mampu. Sebelum sempat Bonnie menghabiskan kata-katanya itu, beberapa orang pengawal telah pun menghampiri mereka. Pada panel yang seterusnya pula, Sabo yang sedang mendukung Jewelry Bonnie sambil bersembunyi di atas ciling yang terdapat di sana. Bonnie telah pun terhutang budi dengan Sabo. Mereka berdua sempat mendengar perbualan daripada pengawal-pengawal tersebut yang mengatakan bahawa musuh telah pun hilang kerana mereka semua telah pun melihat the legendary Phantom Room. Kemudian pengawal yang lain terus mengarahkan pengawal tersebut untuk berhenti mengatakan perkara yang mengarut seperti itu. Kita juga dapat melihat wajah Sabo yang tertanya-tanya mendengarkan perbualan pengawal-pengawal tersebut. Kita kemudian ditunjukkan dengan Bonnie yang berterima kasih kepada Sabo kerana telah pun menyelamatkan dirinya. Sabo memberitahu kepada Bonnie bahawa Egghead berada di New World. Namun demikian, mereka berdua sedang menuju ke arah yang bertentangan.
kemenangan. Sabu juga turut mengucapkan good luck kepada Bonnie bagi perjalanannya itu. Bonnie yang mendengarkan kata-kata Sabu itu berkata bahawa dia rasa agak sedikit pelik apabila melihat pemberontak Revolutionary Army bersikap sangat peramah dengannya. Sabu kemudian memberitahu kepada Bonnie bahawa mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan orang yang sama. Bonnie membenarkan kata-kata Sabu dan meminta agar Sabu menjaga ayahnya itu dengan sebaik yang mungkin. Panel kemudian beralih ke arah The Anti-Throne Room yang menunjukkan Gorosei yang bertanyakan kepada King Cobra apakah soalan yang ingin ditanyakan oleh pemerintah kerajaan Alabasta tersebut. King Cobra kemudian mengatakan bahawa dia akan memulakan soalannya daripada titik permulaan topik mereka ini. King Cobra kemudian mengatakan kepada Gorosei bahawa seperti yang mereka semua sedia maklum, world government telah pun diwujudkan pada 800 tahun yang lalu apabila 20 kerajaan monarki telah pun bersatu. Keluarga mereka kemudian berpindah ke Marijoa dan menggelarkan diri mereka sebagai sebuah bangsa yang dikenali sebagai Celestial Dragon. Mereka lah yang bertanggungjawab bagi penciptaan dunia ini dan mereka mempunyai kuasa ke atas apa yang telah mereka bina sejak daripada saat tersebut. Kesemua 20 kerajaan ini dikatakan staraf dari segi dalaman dan untuk memastikan bahawa tiada diktator yang wujud dalam kalangan mereka, maka mereka telah pun membina The Anti-Throne. Setiap satu daripada kerajaan tersebut telah pun mentacapkan senjata mereka di sekitar singgahsana tersebut untuk membuktikan ikrar mereka bahawa mereka tidak akan duduk di atas singgahsana itu. Pada masa yang sama juga, keluarga diraja yang baru telah pun dipilih bagi memerintah negara asal yang telah ditinggalkan oleh Celestial Dragon dan keluarga diraja tersebut masih lagi berkuasa sehingga ke hari ini. Untuk memastikan bahawa kesemua urusan mereka berjalan dengan lancarnya, maka kesemua khazanah dinasti yang sebelumnya telah pun dibuang daripada negara asal setiap Celestial Dragon itu. Kemudian sambil panel menunjukkan siluet seorang permaisuri di hadapan King Cobra, beliau menyambung lagi kata-katanya dengan berkata bahawa negara Arabasta telah pun terkecuali daripada setiap yang perkara diterangkan oleh King Cobra itu. Hal ini demikian kerana pada 800 tahun yang lalu pemerintah negara Arabasta yang bernama Queen Lily daripada keturunan Nefertari telah pun menolak tawaran untuk menjadi seorang Celestial Dragon dan memilih untuk pulang ke negara asalnya bagi meneruskan legasi pemerintahan di Arabasta. Disebabkan oleh hal yang demikianlah keluarga Nefertari menjadi keluarga diraja yang berdaulat dan pemerintah di Arabasta sehingga ke hari ini. Maka ini bermaksud bahawa hanya ada 19 sahaja senjata yang berada di sekitar singgahsana tersebut. Gorosei yang berkepala botak dan bermisai tebal kemudian membenarkan kata-kata King Cobra itu. Namun dia tidak faham apakah sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh King Cobra. King Cobra kemudian mengatakan bahawa beliau telah pun meneliti ke semua peninggalan kuno yang terdapat di negaranya itu. Namun demikian, sepanjang dia meneliti manuskrip-manuskrip tersebut, setiap siri tulisan yang bersambung selepas daripada Void Century mempunyai satu persamaan yang jelas, yakni nama Queen Lily tidak pernah disebut walaupun sekali. Kemudian sambil menunjukkan ke semua Gorosei yang sedang terpaku, King Cobra menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa nampak gayanya Queen Lily tidak pernah pulang semula ke Alabasta dan menggalaskan tanggungjawab pemerintahan tersebut kepada adik lelakinya. Maka soalan King Cobra sebenarnya adalah untuk bertanyakan sama ada Gorosei mempunyai sebarang pengetahuan tentang apa yang telah pun berlaku kepada Queen Lily. Saint Jekarsia Satan kemudiannya mengatakan kepada King Cobra bahawa secara mudahnya apa yang dia dapat katakan adalah, kemudian sambil kita semua ditunjukkan dengan panel Imu Sama yang berada di dalam taman sedang mendengar perbualan mereka daripada Den Mushi. Saturn meneruskan lagi jawapannya dengan berkata bahawa 800 tahun itu merupakan satu jangka masa yang lama. Benarlah kata King Cobra bahawa keluarga Nefertari tidak pindah ke Marijoa bersama dengan 19 kerajaan yang lain. Namun demikian, ianya dipercayai bahawa Queen Lily benar-benar telah pun pulang ke Arabasta semula selepas membuat keputusan tersebut. Saturn juga meminta maaf kepada King Cobra kerana mereka dikatakan tidak tahu menahu tentang perkara tersebut dan berkemungkinan sejarah tentang Queen Lily ini telah pun lenyap. King Cobra kemudian telah pun merenung ke arah mereka dengan renungan yang tajam. Kemudian dengan tegasnya King Cobra telah pun bertanyakan kepada Gorosei, kalau begitu yang kamu katakan, maka apa pula maksud bagi nama D? Gorosei yang persis Mahatma Gandhi kemudian bertanyakan kepada King Cobra kenapa beliau bertanyakan soalan tersebut. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Gorosei yang sangat serius, King Cobra mengatakan bahawa yang sebenarnya satu huruf yang pendek telah pun dianugerahkan oleh sang permaisuri dan ia diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Panel kemudian beralih ke arah public courtyard Pangaea Castle. Ternyata Princess Shirahoshi sedang meronta meminta tolong kerana dia telah pun diikat dengan satu rantai besi oleh Bartholomew Kuma. Rupa-rupanya ini
semua adalah kerja Saint Carlos dan ayahnya. Maka kesemua delegasi yang berada di sana menjadi kucar-kacir menyaksikan kelakuan Saint Carlos yang ingin menjadikan seorang pemaisuri raja sebagai hambanya. Namun demikian, tidak lama selepas itu, abang kepada Shirahoshi telah pun muncul untuk menyelamatkan adiknya itu, walaupun dia telah diberi amaran bahawa tindakannya itu akan menghancurkan negaranya sendiri. Saint Carlos yang melihatkan putera Raja Ryugu Kingdom itu sedang menuju ke arahnya, segera mengarahkan Kuma untuk menyerang putera tersebut. Kuma yang tidak sedar itu kemudiannya telah pun menyerang dengan menggunakan pancaran laser beam daripada mulutnya itu. Namun mujurlah mereka semua sempat mengelak serangan tersebut. Kesemua putera tersebut berasa kesian dengan nasib yang telah menimpa Kuma. Akan tetapi mereka tidak boleh berhenti di sini. Saint Carlos kemudian mengarahkan Kuma untuk terus menghapuskan kesemua putera duyung itu dan mengatakan bahawa tiada orang yang akan peduli sekalipun mereka adalah keluarga diraja. Mulut-mulut delegasi yang lain mampu ditutup kalau kita bagi mereka duit. Lagipun mereka semua ini hanyalah sekadar ikan sahaja, kata Saint Carlos. Shirahoshi kemudian telah pun menjerit memanggil nama Rebecca. Leo yang menyaksikan perkara tersebut berkata bahawa Saint Carlos dan bapaknya itu sangatlah jahat. Kita kemudian ditunjukkan dengan Sai yang mendapat keizinan daripada Saint Yozgat untuk membelasah Saint Carlos. Saint Yozgat juga turut memberitahu kepada Shirahoshi bahawa sebagai seorang raja, Shirahoshi sepatutnya bersikap lebih berani. Yozgat kemudiannya telah pun menahan putera-putera Ryugu Kingdom daripada menyerang Saint Carlos. Saint Carlos yang masih lagi belum berpuas hati dengan Saint Yozgat yang telah pun memukulnya sebelum ini telah pun mengarahkan Kuma untuk membunuh Yozgat. Putera Ryugu Kingdom yang telah dihalang oleh Yozgat itu bertanya apakah bezanya sekiranya Sai yang menyerang. Takkan mereka nak duduk diam sahaja setelah adik perempuan mereka dianiaya? Yozgat menerangkan bahawa Sai tidak mempunyai negara untuk dilindungi, maka lebih mudah bagi mereka semua untuk meloloskan diri. Mereka semua kan lanun. Kemudiannya pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat Leo yang melompat di hadapan Saint Carlos sambil bersiap untuk menggunakan teknik Tontatta Tail Hammer, dan juga Sai dengan teknik Hashoken Secret Art Drill Dragon Nail-nya itu. Shirahoshi menjadi sangat terharu menyaksikan perkara tersebut, manakala delegasi diraja yang lain menghalang mereka daripada menyerang kerana Saint Carlos merupakan seorang Celestial Dragon. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur. Pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan serangan daripada Leo dan Sai yang telah pun hinggap tepat ke atas kepala Saint Carlos dan menyebabkan Saint Carlos telah pun tumbang. Maka gamatlah suasana di sekitar sana dengan mengatakan bahawa mereka telah pun menyaksikan segala-galanya. Pasti seorang Admiral Marine akan muncul kerana mereka telah pun membunuh seorang Celestial Dragon. Kemudian Morley telah pun muncul daripada bawah tanah dan mengambil Kuma yang sedang bersedia untuk menyerang Yozgat dengan laser beam daripada tangannya itu, sekaligus menyelamatkan nyawa Yozgat. Sambil menangis, Morley memeluk erat Kuma dan berkata mengarahkan agar orang lain berhenti memberi arahan kepada Kuma. Morley juga turut memberitahu kepada Kuma bahawa Kuma sudah tidak perlu untuk mematuhi arahan daripada sesiapa lagi, dan dia mengajak Kuma untuk pulang bersamanya. Kesemua keluarga diraja menjadi terkejut dengan kemunculan gergasi yang keluar entah dari mana itu. Kemudian seekor gagak milik Karasu telah pun memberitahu bahawa mereka telah mendapatkan kunci yang mereka cari, dan Morley segera mengajak Kuma untuk turun ke bawah. Namun demikian, dalam kekalutan tersebut, delegasi di sana sempat mengenali bahawa gergasi tersebut adalah Morley yang merupakan salah seorang kapten bagi Revolutionary Army. Kita kemudian ditunjukkan dengan Saint Roswat yang terkejut dengan keadaan anaknya yang telah dibelasah itu. Panel kemudian beralih ke arah Imusama yang sedang menaiki tangga menuju ke Empty Throne. Kesemua Goroshi menjadi sangat terkejut melihat kemunculan Imusama memandangkan King Cobra masih lagi berada di sana. King Cobra yang menyaksikan perkara tersebut menjadi sangatlah terkejut. Imusama kemudiannya telah pun mengatakan bahawa Lily, dan kemudian dengan tenangnya Imusama telah pun menduduki singgah sana yang sepatutnya dikosongkan itu, dan chapter pun tamat. Sedikit khabar kurang menyenangkan, minggu depan manga bakal bercuti. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi